Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai semua orang menangis. Petang hari ini aku nak beritahu kamu apa yang terjadi seterusnya di Mahkamah Persekutuan hari ini selepas Najib sebenarnya kalah 2 kali di Mahkamah Persekutuan. Kalah kali pertama Najib ialah apabila hakim dengan sebulat suara menolak permohonan rayuan Najib untuk memasukkan bukti baharu yang kononnya mengaitkan Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam perbicaraan kes SRC Internasional RM42 juta dana SRC tersebut, dan yang telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kepada Najib. Menurut rayuan tersebut, Najib mengaitkan Hakim Nazlan mempunyai kepentingan di dalam kes tersebut kerana Nazlan pernah ada kaitan dengan Maybank. Walau bagaimanapun, 5 hakim secara sebulat suara menolak permohonan Najib itu kerana menurut mereka alasan yang dikemukakan oleh Najib atau bukti itu adalah tidak relevan dan tiada kaitan dengan kes. Kesian Najib kan? Itu kali pertama. Kali kedua Najib kecewa kalah di Mahkamah Persekutuan hari ini adalah apabila rayuan pasukan pembelaan Najib untuk memohon penangguhan selama 3 atau 4 bulan kerana menurut mereka perlu masa untuk meneliti beribu-ribu muka surat, beratus jilid untuk meneliti setiap satu daripada kenyataan saksi yang melebihi 60 orang itu, juga keterangan-keterangan bertulis dan lisan yang ada. Nah, mereka mohon supaya penangguhan dibuat selama 3 ke 4 bulan. Tetapi yang mengecewakan adalah Mahkamah Persekutuan sebulat suara sekali lagi, 5 hakim Mahkamah Persekutuan sebulat suara tanpa ada seorang pun yang membantah atau tidak bersetuju menolak permohonan pasukan pembelaan Najib untuk menangguhkan 3 atau 4 bulan. Dan yang aku tertarik dengan alasan Ketua Hakim Negara iaitu Tengku Maimun, beliau mengatakan, yang Arif Hakim, Ketua Hakim Negara menyatakan bahawa sudah diketahui tarik perbicaraan itu lebih awal. Lama dahulu sudah diketahui kes itu akan dibicarakan pada hari ini dan cukup masa untuk mereka bersedia. Menurut yang Arif, Ketua Hakim Negara, sepatutnya semua pihak telah pun maklum dan sepatutnya telah bersedia dengan lebih awal. Dan aku setuju dengan apa yang dikatakannya oleh yang Arif, Hakim Mahkamah Ketua Hakim Negara, yang mengatakan begitu. Sudah lama mereka diberitahu dan sudah lama mereka tahu tarik perbicaraan ini dan mereka patut maklum dan telah bersedia dengan lebih awal. Bukan saja pihak pembelaan tetapi juga pihak pendakwaan. Jadi tidak relevan kalau ada penangguhan lagi. Tapi alasannya senang saja. Itu sebabnya Najib menukar pasukan pembelaannya di saat-saat akhir dengan memberhentikan pasukan pembelaan lamanya yaitu pasukan Safi Abdullah dan telah menukar kepada pasukan Zaid Ibrahim. Teknik ini menurut netizen adalah sebenarnya, dan ada beberapa orang penganalisis politik juga mengatakan bahawa teknik itu dikesan oleh netizen, diketahui oleh pemerhati politik sebagai salah satu teknik terakhir Najib, langkah terakhir Najib untuk mencuri masa, menangguh atau memanjangkan waktu perbicaraan lagi. Kerana dengan menukar pasukan peguam ini, beliau, yaitu Najib, akan ada alasan untuk meminta dipanjangkan lagi tempo perbicaraan tersebut. Tetapi malangnya, apa yang disangka Najib berjaya akhirnya gagal. Dan akhirnya Mahkamah Persekutuan menolak dan tekniknya gagal.
Dan ada pemerhati politik hari ini mengatakan bahwa teknik itu sebenarnya telah menjerat Najib sendiri, membunuh Najib sendiri, membawa kepada kerugian kepada Najib sendiri. Kerana selepas penolakan daripada Mahkamah Persekutuan ini kepada permohonan Najib untuk menangguhkan, memanjangkan waktu perbicaraan ini atau masa perbicaraan ini kepada 3 atau 4 bulan lagi, bermaksud Najib sudah mempunyai masa yang sangat-sangat kritikal. Dalam masa tempoh kurang daripada 8 hari, tinggal 7 hari lagi, pasukan pembelaan Najib perlu mencari dan mengorek sehingga boleh mencari kemenangan. Walaupun Najib mengatakan, pasukan pembelaan Najib mengatakan ada 94 alasan mengapa Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan harus melepaskannya dan ada kekilafan berlaku, tetapi aku fikir masa itu sangat-sangat mencemburui pasukan pembelaan Najib. Kerana pasukan pembelaan Najib juga mengatakan bahawa semuanya sudah bersedia, cuma satu masalah besar mereka, yaitu masa. Mereka boleh mencari fakta, boleh mencari kemenangan dengan syarat mereka mempunyai masa untuk meneliti banyak dokumen yang ada. Sehingga hari ini ketika saya melihat di dalam laman YouTube FMT, saya melihat satu komen daripada Katri Abdullah, seorang peguam kanan yang juga seorang yang aktif dalam bidang kepeguaman. Beliau mengatakan bahawa memang masalah besar pasukan Najib ini adalah masa, yaitu betapa singkatnya untuk mereka bersedia lagi. Sudahlah 10 hari perbicaraan sebelum ini telah dikurangkan kepada 9 hari. Najib pula menukar lagi pasukan peguamnya. Pasukan peguamnya sebelum ini, saya fikir kalau diteruskan oleh Najib, pasti mempunyai kelebihan kerana mereka sudah tahu selok-belok perbicaraan ini. Tetapi dengan menggantikan pasukan pembelaan baru, pasukan pembelaan baru itu adalah seperti orang baru yang baru masuk pertandingan, tak tahu apa-apa, baru nak belajar, nak kaji semula satu persatu. Silap hari bulan tersebut lain, tercakap lain, boleh menyebabkan itu akan menjadi puncak kekalahan pula kepada Najib. Jadi aku setuju kepada pemerhati politik bahawa Najib membuat langkah salah apabila memberhentikan pasukan peguamnya yang lama. Itu dulu untuk kali ini. Najib kalah 2 kali di Mahkamah Persekutuan hari ini. Siapa yang tak tahu, tolong share video ini supaya semua orang tahu Najib sedang dalam masalah besar dan kritikal. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.